Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Robiah binti Zakaria dari Politeknik Sultan Idris Shah Selangor, Malaysia akan membentangkan kertas penyidikan yang bertajuk Tinjauan Pelaksanaan Pameran Rangkaian Optik Pasif POM Teknologi dalam Model Alat Bantuan Mengajar iaitu ABM. Kandungan pembentangan ini merangkumi pengenalan, sorotan literatur, metodologi, dapatan dan perbincangan dan seterusnya kesimpulan. Okey. Rangkaian optik pasif iaitu PON teknologi merupakan komponen penting dalam pendidikan teknologi dan sains elektronik. Teknologi PON telah memberi sumbangan besar dalam penghantaran data melalui gentian optik yang merupakan tulang belakang komunikasi digital masa kini. Dalam usaha meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar-pelajar, model alat bantuan mengajar iaitu ABM telah diwujudkan sebagai pendekatan inovatif yang memadukan elemen praktikal dan visual dalam pembelajaran. Kajian ini dijalankan bagi membuat tinjauan terhadap pelaksanaan pameran model rangkaian optik pasif iaitu PON teknologi sebagai alat membantu mengajar ABM dalam kursus fiber optik iaitu singkatan kodnya DEP 5313. Terdapat dua objektif kajian ini iaitu yang pertama ialah untuk menguji tahap kefahaman pelajar melalui ujian pra dan pasca. Yang kedua adalah untuk menganalisis min keseluruhan pelajar bagi mengkaji keseluruhan kefahaman pelajar terhadap PON. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, mari kita sama-sama lihat apakah yang dimaksudkan dengan PON. Hasil kajian daripada beberapa orang penyidik sebelum ini, salah satu Liu Min Z Hex 2021 yang menyatakan bahawa rangkaian optik pasif itu PON ialah teknologi telekomunikasi yang menggunakan reka bentuk dari satu titik ke berbilang titik. Jung SW 2019 menyatakan PON digunakan sebagai satu rangkaian capaian komunikasi yang menggunakan teknologi gentian optik dengan sistem komunikasi yang lebih pantas, murah dan boleh dipercayai. Okey, menurut Law 2018, PON boleh menyokong aplikasi seperti permintaan video, televisyen digital definisi tinggi dan persidangan video secara langsung. Norton 2018, ia menyatakan PON ini berpotensi menyediakan sambungan tanpa ralat dalam lingkungan jarak jauh, seterusnya dapat menarik orang ramai untuk mendiami kawasan yang terpencil. Menurut Harris Hashhead 2019, PON melibatkan satu gentian optik yang menyambung kepada berbilang pengguna akhir melalui pembahagian kuasa dan unit rangkaian optik. Thomas 2020, PON teknologi adalah penyelesaian yang sesuai untuk menyediakan kapasiti tinggi dalam sambungan jalur lebar. Socrates 2021, PON juga boleh digunakan untuk rangkaian penderia tanpa wayar dan membenarkan penumpuan data deria dari sistem utama. Penyerta masalah. Okey, kebiasaan pensyarah akan menerangkan konsep PON teknologi melalui kaedah tradisional iaitu melalui penerangan lisan, pembentangan dan video di pautan YouTube. Di samping itu, setengahnya mengadakan lawatan ke ibu pesawat. Tetapi lawatan ke ibu pesawat tidak sesuai sebab
sistem rangkaian PON tu terlampau luas dan pelajar tidak dapat gambaran yang sebenar. Di samping itu terdapat untuk lawatan ke ibu pesawat, terdapat kekangan masa dan juga kekangan dari segi sumber kewangan. Keadaan ini menyebabkan kaedah pengajaran menjadi hambar dan pelajar kurang berminat terhadap pembelajaran tersebut. Nail 2016. Berdasarkan kepada objektif kajian, kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dan inferensif. Dengan menggunakan instrumen soal selidik, reka bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif, iaitu pameran dilakukan oleh 6 kumpulan yang memperlihatkan tentang PON, teknologi, tahap kepahaman pelajar akan dinilai sebelum dan selepas program menggunakan ujian pra sebelum dan kajian ujian pasca iaitu selepas. Sampel kajian terdiri daripada pelajar DEP 4A iaitu sebagai kumpulan eksperimen iaitu berjumlah 22 orang pelajar. DEP 4B itu kumpulan kawalan terdiri daripada 24 orang pelajar. Jumlah keseluruhan adalah 46 orang pelajar. Instrumen kajian ada dua, iaitu bahagian A terdiri daripada maklumat magnetografi, itu ada 2 item, dan bahagian B itu kefahaman pelajar terhadap PON teknologi, itu ada 15 item. Ujian Akro-Alpha telah digunakan untuk mengukur kebolehkepercayaan dan konsisten instrumen. Menurut Numeli 1978, nilai Alpha-Canvas hendaklah melebihi 0.7 bagi kebolehkepercayaan dan konsisten yang tinggi. Okey, menurut hasil kajian mendapati skor untuk Alpha-Canvas bahagian B kepahaman pelajar terhadap PON teknologi itu 0.84%. Iaitu ini menunjukkan bahawa tahap kebolehkepercayaan dan konsisten instrumen adalah tinggi. Dapatan, okey, untuk bahagian A, maklumat demografi ada dua, iaitu maklumat dari segi jantina dan juga bangsa. Okey, daripada 22 orang responden, 40% adalah 41% adalah lelaki, terdiri daripada responden lelaki, dan 95% adalah responden perempuan. Dari segi bangsa ada dua je bangsa, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa India, iaitu bahasa Melayu sebanyak 82% dan bahasa India sebanyak 18%. Manakala bahasa Cina dan lain-lain tiada. Dapatan untuk tahap kepahaman pelajar terhadap subtopik PON teknologi ada 15 item. Okey, untuk bilangan 1, saya dapati kaedah pembelajaran lebih berkesan dari segi kaedah konvensional sebanyak 2.5 bila menggunakan model PON meningkat sebanyak 38.6%, iaitu tahap yang ke-9. Yang kedua, saya mudah untuk memahami PON teknologi selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Dari segi konvensional didapati 2.6, menggunakan model PON 4.39, iaitu peningkatan sebanyak 35.8%, iaitu ia berada di tahap yang ke-13. Yang ketiga, saya mampu menguraikan idea dan konsep dengan baik selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kaedah konvensional 2.4%. Setelah menggunakan model PON, itu peningkatan sebanyak 38%,
Ia berada di tahap yang ke-10. Yang keempat, saya berkeyakinan semasa menjawab soalan yang diberikan selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan juga meningkat, iaitu dia tahap 14. Yang nombor 5, saya sentiasa bekerjasama dalam perbincangan bersama pensyarah bagi memahami konsep PON teknologi semasa pengajaran berlangsung, iaitu peningkatan juga sebanyak 40%, ia berada di tahap yang kelima. Yang keenam, saya suka mencari ilmu berkaitan PON teknologi sekiranya ada masalah PAN. Okey, peningkatan sebanyak 40%, dia berada di tahap yang keenam. Nombor 7, tidak berkesan untuk memahami konsep PON teknologi. Ada peningkatan sebanyak 37.2%, iaitu berada pada tahap yang ke-12. Okey, nombor 8, dapat menjimat masa saya dalam memahami konsep PON teknologi meningkat pertambahan setelah menggunakan model PON, iaitu 42.6%. Kalau ikutkan dapatan kajian ini, mendapati dia berada di tahap yang tertinggi, tahap yang paling tinggi. Okey, yang ke-9, saya dapat mengaitkan teori dan situasi sebenar, itu berada pada tahap yang ketiga, iaitu peningkatan sebanyak 42%. Saya seronok belajar PON, iaitu meningkat sebanyak 42.2%, berada di tahap 2. Saya suka mempelajari PON, ia meningkat sebanyak 41.4%, berada di tahap keempat. Saya menumpukan perhatian di dalam kelas, juga meningkat sebanyak 39.2%, berada di tahap 8. Saya tidak mudah bosan semasa pembelajaran berlangsung, iaitu sebanyak 37.8%, itu tahap yang ke-11. Mampu meningkatkan minat saya belajar, berada di tahap yang ke-7. Okey, manakala yang paling yang paling rendah ialah saya menumpu perhatian di dalam kelas yang diajar, itu pada tahap peratus ialah 31.8%, iaitu ia berada pada tahap yang ke-15 dalam ranking item untuk memahami subtopik PON. Dapatan Raja 4 menunjukkan peningkatan tahap kefahaman pelajar terhadap subtopik rangkaian optik pasif, iaitu garis berwarna biru, iaitu sebelum penggunaan model tahap kefahaman pelajar yang berada pada 2.42, iaitu pada tahap sederhana. Manakala selepas menggunakan model PON tahap kefahaman pelajar meningkat kepada 4.35, iaitu tahap yang tinggi. Subtopik ini termasuk dalam PLO 1 dan merujuk kepada Rajah 5, keputusan peperiksaan akhir bagi sesi Disember 2018 bagi kelas DEP 4A sebanyak 61% dan DEP 4B 55%. Ini menunjukkan penggunaan model PON membantu dalam meningkatkan kefahaman pelajar. Sebab kumpulan 4A adalah eksperimen dan kumpulan 4B adalah kumpulan kawalan. Kesimpulannya ialah pelaksanaan program pameran model ABM PON teknologi dalam kursus fiber optik, iaitu dalam kod DEP 5313 dapat membantu meningkatkan kefahaman pelajar DEP 4A dalam memahami subtopik PON teknologi. Selain itu, didapati bahawa minat pelajar terhadap subtopik ini turut meningkat secara signifikan setelah diajar dengan menggunakan model ABM PON teknologi. Dapatan ini disokong dengan kajian yang dilaksanakan oleh Nair 2016 yang menyatakan bahawa dengan menggunakan model, ia dapat meningkatkan pencapaian pelajar secara saintifik berbanding dengan pencapaian pelajar yang diajar dengan menggunakan pendekatan tradisional. Selain itu, didapati minat pelajar terhadap model turut meningkatkan secara signifikan setelah diajar dengan menggunakan model. Sekian, terima kasih. Ahli kumpulan penyelidik, iaitu saya, Puan Robiah bin Zakaria,
daripada PSIS, Nurul Hidayah binti Mukhtar daripada PPD dan Siti Monaliza bin Muhrab daripada KK Kelana Jaya. Okey, sekian. Terima kasih.